sesudah Nabi Isa turun, dia menuju Baitul Muqaddis atau Baitul Maqdis, di mana di sana Dajjal mengepung kaum muslimin. Lalu Isa bin Maryam memerintahkan kaum muslimin untuk membuka pintu gerbangnya. Di dalam Sunan Ibnu Majah, Sahih Bukhari dan Mustadrak Al-Hakim dari Abu Umamah dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika berangkat, Isa berkata, kamu semua bukalah pintunya. Maka mereka membukanya, dan di belakang pintu terdapat Dajjal dengan 70,000 orang Yahudi yang semuanya membawa pedang dan perisai. Maka ketika Dajjal melihat Isa, dia mencair seperti mencairnya garam di dalam air dan melarikan diri. Namun Isa menemukan dia di pintu paling timur, maka Isa membunuhnya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memporak-perandakan orang-orang Yahudi. Cerita dia yang kita dah baca dulu di dalam peperangan Al-Malhamah, apa semua ni, Armageddon dan sebagainya. Dajjal pada ketika itu, ketika turunnya Nabi Isa, dia sudah pun berada di bumi Palestin. Palestin hari ini itulah. Dia sudah pun berada di Palestin dan dia sedang mengepung orang-orang Islam di sana. Maka di kala itu Nabi Isa sesudah solat subuh ni bersama dengan tentera-tentera Islam menuju ke Baitul Maqdis. Ini disebut Nabi Isa bergerak menuju ke Baitul Muqaddis dan buka pintu kota Baitul Maqdis tu. Aku nak tengok muka rupa Dajjal ni. Maka tak kala pintu dibuka, Dajjal ni dia tak boleh tengok Nabi Isa. Dia pandang je Nabi Isa, dia jadi cair. Dia tak mati. Dia belum mati, cerita belum mati. Dia boleh mencair dan dia boleh menghilangkan diri. Macam kita tengok cerita apa, Terminator kan, yang kan yang jahat yang lari laju tu, bila masuk api dia boleh jadi cair. Tu cucu-cucu Dajjal lah tu. Tu suku sakat Dajjal lah tu. Kadang-kadang orang putih ni dia buat gambaran cerita tu, kadang-kadang dia dah tengok dah. Dia dah tengok di dalam hadis, di dalam kitab-kitab, dia tengok ada menceritakan tentang Dajjal ni macam ni. Dia nak gambarkan jahat tu Dajjal. Walaupun mereka ini adalah pengikut setia Dajjal. Baik. Di sini Nabi SAW menceritakan bagaimana apabila Dajjal terbukanya pintu kota Baitul Maqdis itu, Dajjal dia pandang terus Nabi Isa, dia jadi cair. Bila cair itu maknanya dia lari lah. Dia lari. Dia lari macam mana pun, Allah sudah pun menetapkan akhirnya Nabi Isa akan dapat juga bertemu dengan Dajjal. Bila bertemu dengan Dajjal, apa Nabi Isa buat? Lalu Nabi Isa membunuhnya. Ini cerita akhir riwayat Dajjal di tangan Nabi Isa alaihi salam. Maknanya selagi belum turun Nabi Isa, Dajjal ini tidak akan mati. Walaupun kita baca dia duduk atas muka bumi ini 40 hari, tetapi dalam masa yang bagi kita singkat itulah sebenarnya berlakunya huru-hara di atas muka bumi ini kerana fitnah, pendustaan dan pembohongan yang dibuat oleh Dajjal. Dan Dajjal ini berjaya mempengaruhi orang-orang yang lemah imannya, apatah lagi orang yang memang dah sedia ada kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang paling Nabi takut nanti umat aku ni ramai yang akan terpedaya dan terpengaruh dengan kata-kata Dajjal. Kita dah baca dah pada awal dulu, Dajjal ni bila dia bercakap orang akan terpesona walaupun dia tak lawa. Kita dah bacakan kaki gaut kengkang kan, tak lawa, perut buncit, rambut kerinting, mata buta sebelah. Tapi bila dia bercakap, kata-kata dia boleh mempesonakan orang ramai. Dan kelebihan-kelebihan tertentu yang Allah bagi pada dia, bumi yang kering kontang boleh jadi subur, langit yang tidak ada hujan boleh turun hujan dengan sekali dia cakap sahaja. Masa tu ramailah orang akan ikut dia. Ni dia nak ceritakan kesudahan bagi Dajjal ni, bermaharaja lela dia dalam tempoh yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengutuskan Nabi Isa, akhirnya Dajjal dibunuh di bumi Palestin. Dajjal dibunuh di mana? Di bumi Palestin. Jangan kita sebut Dajjal ni mungkin dibunuh di mana. Dok mereka macam-macam. Kalau tengok cerita orang putih tu macam dekat Texas.
Tak betul. Ini hadis Nabi. Dan Allah sudah pun menetapkan begitu. Nabi Isa kejar dia sampai kepada gerbang sebelah timur. Di sana dia tak boleh lari lagi. Nabi Isa membunuh Dajjal, dan terbunuhnya Dajjal, pengikut dia menjadi porak-poranda. Oh, harap kacau bilau jadi. Sebab ketua yang mereka tengok handa ni, yang mereka mengatakan Tuhan, tiba-tiba boleh mati. Di situ nak menyesal tak gunalah. Sebelum tu dia kata Dajjal ni Tuhan. Oh, kami yakin kamu ni memang Tuhan sungguh, Dajjal. Kamu suruh sungai mengalir sungai. Binatang ternakan yang sudah pun kurus kering tiba-tiba boleh jadi gemuk. Sekali je kamu cakap suruh dia jadi gemuk. Segala hasil mahsul dalam bumi ni, segala emas, segala perak ni, sekali kamu sebut semua timbul. Kamu memang Tuhan sungguh, Dajjal. Tetapi tiba-tiba apabila Nabi Isa turun berjaya membunuh Dajjal, maka dikala itu barulah mereka merasakan bahawa selama ni sebenarnya kami sudah pun ditipu oleh Dajjal. Dia bukan Tuhan sebenarnya. Dia hanyalah orang biasa yang penuh dengan pembohongan dan pendustaan.